Dr. 9 TV. Dan hari ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan seorang penggiat industri dan yang terlibat secara langsung dalam industri kreatif dan juga video, penghasilan video. So beliau juga merupakan seorang alumni kepada Universiti Malaysia Kelantan. So hari ini dalam Dr. 9 TV kita berpeluang lah untuk mendapat sedikit pencerahan dan juga pengalaman daripada seorang yang aktif dalam penghasilan video, pengarahan seni dan juga pernah terlibat dalam penghasilan video di Astro Citra. So mungkin tanpa melengahkan masa, saya minta saudara Vignism untuk memperkenalkan sedikit latar belakang dan juga mungkin boleh berkongsi pengalaman dan juga cerita-cerita menarik dan mungkin tip yang berguna kepada semua penonton dan juga terutamanya pelajar-pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan untuk mendapat sedikit panduan untuk terlibat dengan aktif dalam industri. Okay, silakan Vignism. Ya, terima kasih Dr. Zulkarnain atas jemputan saya ke YouTube Dr. 9 TV. Betul eh? Ya, betul. Okey, sebenarnya saya ni tak adalah orang yang besar. Saya ni orang biasa-biasa tapi ada matlamat yang luar biasa. Okey, so saya rasa rugilah kalau saya tak share pengalaman saya dengan para penonton, ya. Sebab saya rasa pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi nama penuh saya adalah Vignis Wara Kaundar. Okey, dan biasanya orang akan panggil saya Vicky. Tapi sebab saya nak bagi branding sikit, sebab saya tak nak hilang nama Vignis Wara tu, so saya brand balik saya punya nama sebagai Vignism. Dan kalau korang tengok dekat appearance saya sebagai speaker, terutamanya dalam ML Studio ataupun di channel YouTube saya sendiri, saya menggunakan tagline Vignism lah. Okay. Jadi kalau lihat dari segi keterlibatan saya dalam industri video ni, bermula sejak saya umur 14 tahun. 14 tahun bermula di sekolah menengah kebangsaan Ungku Azu. So masa tu memang suka tengok orang buat video dan terlibat dengan fotografi sekolah lah. So memang nak sangat buat video, okay, and sebab saya rasa video ni adalah salah satu elemen yang kita boleh create dunia kita sendiri. Dan pada waktu tu saya teringin nak ada brand saya sendiri. So permulaan saya adalah dengan menghasilkan video untuk sekolah lah. Dan pada umur 15 tahun saya mula menghasilkan video yang lebih komersial untuk sekolah terutamanya. Dan saya ingat lagi masa first saya buat satu video komersial untuk sekolah sempena 50 tahun Jubli Emas SMK Ungku Azu, kita telah dapat kutipan lebih kurang RM1,000 lebih. Dan saya rasa untuk seorang student, pencapaian tu agak besar lah pada waktu tu sebab Form 3 kan. Dengan low cost, dengan peringkat sekolah. So itu adalah salah satu poin utama yang menyebabkan saya terlibat dalam bidang ni. Dan poin yang kedua adalah saya, walaupun pada awalnya saya tidak mendapat sokongan daripada family saya, tapi saya rasa restu ibu saya itu sangat penting. Restu ibu, restu ayah. Dan kalau hari ini saya berada di sini adalah disebabkan restu ibu dan ayah dan juga doa guru-guru saya. Tanpa doa diorang, saya rasa saya bukan saya yang sekarang lah. Walaupun saya tak adalah seberjaya mana, tetapi saya rasa the main key point is doa orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yes, yang menyebabkan matlamat yang kita nak capai tu lebih senang lah laluan dia, kata orang kan. So lepas tu saya pada awalnya saya founded ataupun saya mengasaskan sebuah production yang bernama Art Creation Network Production dan sekarang dikenali sebagai Chili Don.
Sebab masa tu saya tak tahu pasal branding. Kan? So masa tu nama memang panjang. So Art Creation Network Production. Lepas tu tukar kepada Any Creation Network Production. Lepas tu saya mula menghasilkan video dan terlibat dalam bidang fotografi. Okay. Form 5, Form 4 tu saya dah buat fotografi perkahwinan, fotografi event, dan ikut orang-orang politik untuk mengambil gambar. Yelah, nak dapatkan pengalaman kan. So saya duduk asrama selama 7 tahun. So kalau nak dapat pengalaman ni, bila off daripada asrama tu, itulah salah satu point untuk saya dapatkan pengalaman. And then pada umur saya 6 rendah, iaitu umur saya lebih kurang 18 tahun, ya, saya daftar Celidon, daftar pada SSM lah, daftar dengan SSM supaya saya rasa bila daftar ni kita nampak benda tu lagi hidup, benda tu lagi bersistem. Okay, tak adalah orang kata kita buat bisnes atas dasar apa ni, haram ke apa tu kan. Okay. Saya tanya sikit. Lepas dari peringkat sekolah tu mungkin Wiki menuntut di Universiti Malaysia Kelantan. So mungkin apa yang Wiki pelajari lah. Okay, daripada di peringkat sekolah mungkin dah pergi aktif sebelum ni. Untuk secara personal ataupun secara untuk as a personal basis lah di pihak sekolah. So mungkin pengalaman-pengalaman baru yang diperolehi ataupun mungkin impian baru ataupun perancangan selepas mungkin sedikit pengalaman boleh dikongsi semasa berada di Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Kenapa saya banyak bercerita tentang sekolah? Sebab sekolah ni menjadi salah satu medium yang trigger saya untuk saya terus membawa Celidon, iaitu branding saya, ke Universiti Malaysia Kelantan. Okey, sebenarnya masa saya mengasaskan Celidon tu, saya nak ada, macam saya cakap tadi, saya nak ada satu brand saya sendiri. Sebab masa tu dalam kepala saya, yang ada dalam kepala saya adalah macam Adidas, Nike, kan. Walaupun dia tak adalah nama yang spesifik, tapi bila kita ingat position tu, bila kita ingat brand tu, kita akan ingat position brand tu sendiri kan. So bila saya ke Universiti Malaysia Kelantan, saya rasa rugilah sangat apabila saya dalam bidang yang sama, iaitu dalam bidang penghasilan video ataupun filem. Rugilah saya kalau saya tak bawa brand tu ke sana. Okay. Jadi permulaan saya, saya rasa masa tu saya semester 1. Okay. Saya berjumpa dengan dua insan yang hebat. Okay. Sebelum tu saya create saya punya team dulu. Saya kumpulkan rakan-rakan yang nak join dengan saya. Saya rasa masa tu dalam lebih kurang 12 hingga 15 orang lah. And then saya dah kumpulkan team saya dan mereka pun willing untuk join bersama dan belajar untuk mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Dan masa tu trigger dalam kepala saya, why not saya bawa production tu ke Universiti Malaysia Kelantan. Dan di saat itulah saya berjumpa dengan timbalan dekan pada waktu itu, iaitu Dr. Khairul Azhar dan juga Dr. Zulkarnain. Saya ingat lagi masa tu mereka sedang berjalan nak ke bilik. Saya stop tengah jalan. Saya cakap, Doktor, saya ada satu proposal yang menarik. Mungkin saya rasa doktor adalah orang yang sangat sesuai atau sangat tepat untuk membantu saya untuk membawa production saya ke Universiti Malaysia Kelantan. Dan saya ingat lagi masa tu Dr. Zul dan Dr. Khairul kata, idea yang bagus, jom jumpa saya pukul 3 macam tu. Dan saya pergi, saya pitch depan diorang, dan diorang suka, dan diorang willing to be my, orang kata, penasihat Celidon pada waktu itu. Dan saya berbesar hati juga apabila Dr. Khairul sudi memberi sebahagian daripada partition tu untuk saya menjalankan perniagaan Celidon lah. Okey, sebagai office. Dan partition tu juga dikenali sebagai Konti Celidon FM. Dan itulah point wujudnya ataupun terjadinya idea untuk membuka sebuah radio online, yang mewakili Universiti Malaysia Kelantan pada waktu itu.
Seingat saya pada waktu tu Universiti Malaysia Kelantan saya rasa dalam tahun 2014 atau 2015. Atau saya dalam lingkungan period tu. Okey, dan saya yang menjadi salah satu kekuatan saya untuk menubuhkan Chilidon FM pada waktu tu adalah of course lah penasihat saya Dr. Nick and Dr. Khairul Azhar, okay, di samping tim saya di belakang saya lah. So saya rasa it's not that kind easy nak dapat trust daripada, dah lah saya student baru. Saya rasa masa tu saya SEM 1 kan, student baru, and then tiba-tiba saya pergi approach, and then tiba-tiba saya diberi kepercayaan sebegitu besar kan, sampai diberi partition dan sebagainya. Saya rasa itu something yang bagi saya luar biasa lah. Dan pada waktu itu yang ada dalam mind saya satu je, saya tak nak kecewakan orang yang percaya saya. Okay. So kita run after Dr. Nick and Dr. Zulkarnain menjadi penasihat, and then kita plan untuk buka stesen radio Universiti Malaysia Kelantan yang pertama, okay, di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Dan I think pada masa itu saya invest dalam lebih kurang almost 7 hingga 10 ribu lah untuk beli equipment, and then sewa stesen radio secara online, sebab kita kena beli platform untuk broadcast kita ni. And then pada waktu tu saya ingat lagi Dr. Nick and Dr. Khairul pun ada invest. I think mereka invest untuk sewa radio pada waktu tu lebih kurang RM600 something. So I think itu something yang bestnya Dr. Khairul and Dr. Nick, yeah? Sebab they give a trust, and then they also willing to willing to support, and then willing to invest. Okay. However, kita run dalam setahun dua. Okay, setahun dua kita run Chilidon FM, dan pada waktu itu Chilidon FM adalah salah satu stesen radio yang hangat, okay, terutama di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Dan saya rasa kita selalu juga on air, Dr. Nick. Ya. Kita selalu on air. Mungkin nanti saya akan kongsikan beberapa visual sewaktu zaman-zaman kita berada di konti Chilidon FM. Okay. Dan bagi saya apa yang menyebabkan saya dapat gain trust adalah kita jelas dengan matlamat kita sebenarnya. Okay, that's the first thing lah. We clear about our vision. Alright, vision kita nak buat apa. Okay, and then the second thing is we have a team. We have a good team. Okay, that willing to berjuang sama-sama dengan kita. Okay, dan kita ada penasihat-penasihat yang hebat. Sebenarnya pakar pemikir Universiti Malaysia Kelantan pada waktu itu, Dr. Nick and Dr. Khairul. And I think itu adalah salah satu kekuatan di Chilidon pada waktu itulah. Iaitu sekitar tahun 2015, 2016, 2017. Dr. 9 TV